Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين الظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. Masih ada secara berterusan dalam kalangan umatku kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh, sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan sehingga datangnya ketetapan daripada Allah, yakni membinasakan musuh dan memberikan kemenangan. Dalam keadaan mereka meneruskan perjuangan, mereka tidak berganjal. Qalu ya Rasulullah wa ainahu. Lalu para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka berada? Qala fi Baitul Maqdis wa anna fi Baitul Maqdis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Kita telah menyentuh tentang Palestin dan Masjid Al-Aqsa, yang mana pembentangan ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama iaitu mengenai tentang latar belakang Masjid Al-Aqsa, dan yang kedua menyentuh tentang kehancuran Masjid Al-Aqsa. Bahagian yang pertama kita menyentuh tentang perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana perjalanan ini bukan sekadar untuk memberikan motivasi kepada Nabi SAW, iaitu yang kita ketahui bahawa peristiwa ini berlaku yang dikenali sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi SAW, disebabkan dua hal. Yang pertama, isteri baginda wafat. Yang keduanya, pakciknya Abu Talib meninggal dunia, menyebabkan Nabi SAW begitu sedih. Nabi bawa diri pergi ke Taif. Taif pun tak terima. Kenapa Taif? Kenapa tidak di tempat lain? Sebab Nabi dibesarkan di Taif oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'adah, itu terletak di Taif. Dan Nabi balik, Nabi pergi ke Taif. Mudah-mudahan orang Taif menerima kedatangan Nabi SAW, tapi dakwah Nabi tidak diterima. Nabi tidak diterima. Akhir sekali Nabi balik ke Mekah, dan selepas pada peristiwa itulah barulah berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan di perjalanan tersebut Nabi singgah di suatu tempat, yakni ketika datangnya malaikat Jibril alaihissalam, Nabi menaiki buraq. Nabi singgah di satu tempat yang disebut sebagai Tayyibah, yakni Madinah, dan diberitahu kepada Nabi, laqad salaita bit Tayyibah wa ilaiha muhajarah. Sungguhnya engkau telah solat di Tayyibah. Maka Nabi berhenti singgah turun dan solat. Dan engkau telah solat di Tayyibah. Di sinilah akan berlakunya penghijrahan. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Nabi tak perlu lagi melihat ke belakang. Wa amma takhlas. Kalau bahasa sini dipanggil let bygone be bygone. Kalau kita di USD kita panggil yang lepas tu lepas lah. Dan orang sini dipanggil wa ma takhlas, yang sudah tu sudah. Maksudnya tak payah lagi nak dipikirkan belakang, ke depannya apa. Makanya Nabi perlu mempersiapkan diri bahawa lepas ini akan ada message ataupun arahan daripada Allah Ta'ala agar berlaku penghijrahan. Makanya kemudian Allah Ta'ala beritahu apa yang ke depannya, iaitu Nabi dibawa sampai ke Baitul Maqdis, iaitu peristiwa yang berlaku di Baitul Maqdis itu ialah antaranya kehancuran yang telah Allah janjikan kepada Bani Israel di dalam kitab mereka,
bahawa bumi ini akan dihancurkan, akan dibinasakan dua kali. La tufsiduna fil ardi, bahawa kamu akan dibinasakan dua kali, kata Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi sampai di Masjid Aqsa itu dalam keadaan masjid itu telah pun runtuh, hancur, disebabkan serangan Rom. Jadi serangan Rom adalah serangan yang kali kedua. Pertama Babylon, yang kedua Rom. Kemudian apa yang berlaku, Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang Nabi diperlihatkan apabila Nabi sampai di suatu tempat, yakni Nabi dipersingkahkan daripada satu langit ke satu langit. Dan Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Nabi diperlihatkan 4 batang sungai. 2 sungai mengalir di dalam syurga, dan lagi 2 sungai itu mengalir di dunia, yakni di bumi. Dan 2 sungai itu ialah, yang pertama di Sungai Nil, yang kedua ialah Sungai Furat, dan menunjukkan bahawa ada kesinambungan kedua-dua sungai ini. Barangkali sebahagian ulama menafsirkan bahawa itulah dia center dunia, yakni puncak konflik dunia yang terbesar. Siapa yang menguasai antara 2 sungai ini berarti dia menguasai geopolitik di seluruh dunia. Jadi Nabi nak diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa inilah dia, bahawa konflik kedepannya ialah konflik antara 2 sungai tersebut. Dan itulah dia, kalau tuan-tuan tengok sejarah, nanti kita di akhir nanti kita akan tunjukkan sejarah penubuhan negara Israel juga melibatkan 2 batang sungai itu nanti di ujung. Dan juga ketika sebelum Nabi di-mi'rajkan, Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi nampak 3 orang Rasul sedang duduk berbicara, iaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbicara tentang apa? Mereka berbicara tentang saat, tentang kiamat. Mereka mulakan persoalan kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tahu tentang saat, yakni tentang kiamat, maka Nabi Ibrahim jawab tak tahu. Mereka beralih kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab tak tahu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa kata, tugas pertama yang perintahkan Allah Ta'ala kepadaku ialah turun ke dunia dan membunuh Dajjal. Hari ini panjang lagi cerita dia, tapi nak ceritakan itulah dia cerita yang telah dikejutkan kepada Nabi SAW. Jadi maknanya perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan menceritakan yang belakangnya, tetapi apa yang berlaku ke hadapannya. Itu yang telah kita sentuh pada perjumpaan kita yang lepas. Di sini saya tunjukkan tempat di mana Nabi SAW menjadi imam. Ketika Nabi mengimamkan solat di Masjid Al-Aqsa, timbul persoalan di kalangan sarjana, solat apakah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW? Adakah solat sunat ataupun solat fardu? Ada yang mengatakan solat sunat dan ada juga yang mengatakan solat fardu. Syekh Atiyah Saqar ketika ditanyakan hal ini, adakah Nabi mengimamkan solat itu solat sunat ataupun solat fardu? Dia kata, kalau solat sunat takkan Nabi lakukan secara berjemaah. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, iaitu mantan mufti Mesir dan beliau telah meninggal dunia, beliau mengatakan bahawa solat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW di waktu itu ialah solat fardu. Ini kerana kefarduan solat itu berlaku pada 2 masa. Yang pertama, solat subuh, yang kita solat ni, yang kita baru solat ni ialah solat subuh diwarisi daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan juga solat isyak, dan dilakukan dia tak kata isyak, dia kata solat malam. Solat malam yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Sebab itu ketika Nabi SAW di-mi'rajkan, Nabi menerima perintah solat 5 waktu. Kata Nabi Musa, banyak tu, dia kata tak mungkin umat kamu boleh laksanakan. Dan di waktu dulu cuma 2 waktu, kata Syekh Atiyah Saqar. Maka di waktu itu dia kata,
Nabi imamkan. Di manakah tempat Nabi imamkan? Yang bertanda bulan yang merah. Dan sekarang tempat itu dikenali sebagai kubah Nabi. Yang berwarna biru ni inilah kubah Nabi, tempat di mana Nabi mengimamkan solat. Dan Nabi menghadap mana? Nabi menghadap Sahra. Nabi menghadap Sahra. Sahra itu maksudnya batu besar. Ketika Nabi SAW sampai, bangunan ini tidak ada. Di bangunan ini dibina selepas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, selepas Islam menguasai Baitul Maqdis. Dulunya batu sahaja. Dan inilah tempat, dan mereka menghadap pada Sahra. Sahra adalah batu besar. Kalau kita lihat di sisi beginilah yang bertanda merah. Jadilah Sahra tempat di mana menjadi kiblat kepada para nabi yang lain. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengambil riwayat daripada Abu Aliyah Ar-Rayahi menyatakan bahawa kana Salih alaihi salam yusalli ila al-Ka'bah wa kana Musa alaihi salam yusalli ila as-Sakhra aw al-Ka'bah wa hiya qiblatul anbiya kulluhum. Kata Abu Aliyah Ar-Rayahi, Nabi Saleh ni yang Allah utuskan kepada kaumnya yang duduk di Madain Saleh. Madain Saleh ni utama daripada Madinah. Ketika Nabi Saleh AS salat, dia menghadap Kaabah. Dia menghadap Kaabah, yang mana Kaabah merupakan kiblat bagi orang yang mendirikan salat di Masjidil Haram. Dan ada pun Nabi Musa AS ketika salat dia menghadap Sahra. Dan Sahra ini Nabi Kaabah sama seperti Kaabah. Sebagaimana Kaabah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, maka Sahra terletak di tengah-tengah Masjidil Aqsa. Wahya kiblatul anbiya kulluhum, dan juga Sahra juga menjadi kiblat kepada para nabi keseluruhannya. Sebab itu ketika Nabi SAW solat pada peristiwa Isra wal Mi'raj, memang mereka menghadap Sahra. Maka Sahra ini adalah sesuatu yang penting, bahkan juga menjadi kiblat kepada semua para nabi, dan juga menjadi kiblat kepada Yahudi sendiri. Bagi mereka yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa, mereka akan dibawa satu bukit namanya Bukit Zaitun berseberang dengan Masjid Al-Aqsa. Dan di lirik bukit tersebut terdapat makam-makam ataupun perkuburan Yahudi. Dan semua perkuburan Yahudi ini menghadap mana? Menghadap Sahra. Okey, menghadap Sahra. Jadi Sahra ini yang menjadi kiblat, dan dia juga tempat di mana Nabi SAW di-mi'rajkan. Dalam peperangan salib, Sahra ini telah diletakkan di atasnya satu salib yang paling besar. Makanya dalam peperangan salib, Sahra ini telah dijadikan gereja secara keseluruhannya. Begitu juga dengan Masjid Al-Qibli. Masjid Qibli ini yang berubah hitam juga telah dijadikan gereja secara total, maknanya secara keseluruhan. Okey, ini gambaran dalam Sahra. Saya dah tunjuklah semua ni. Jadi, dan yang kedua, kita telah menyentuh tentang kehancuran Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam kitab Taurat, dan juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lamu 'udwan kabira. Dan kami nyatakan, yang telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan dibinasakan di bumi, yang di Palestin ini 2 kali. Dan sesungguhnya kerana kamu berlaku sombong, angkuh dan melampau. Dan hal ini berlaku selepas daripada kewafatan Nabi Sulaiman AS. Terutamanya ketika zaman Nabi Sulaiman, orang Yahudi ini membelakangkan ajaran kitab Taurat dan mereka mengamalkan sihir. Lalu Nabi Sulaiman rampas dan letakkan di bawah kursi pemerintahannya, dan sehingga kan di kalangan sarjana menyatakan bahawa kitab apa yang diamalkan itu, yang menyebabkan Nabi Sulaiman lampas, Nabi Sulaiman letak di bawah kursinya sehingga Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman rebah, lalu mereka ambil balik kitab tersebut dan mereka menuduh Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Maka kitab tersebut ialah ada yang mengatakan Holy Kabbalah. Dan Holy Kabbalah ini menjadi asas kepada semua gerakan-gerakan secret society yang terdapat di dalam dunia ini, termasuk Freemason, Illuminati dan Templar. Templar ini yang dikenali sebagai tentera salib. Maka semua amalan-amalan tersebut, baik Rosicrucian,
baik Illuminati, baik Freemason, baik The Templar, The Knight Templar, semuanya ada ritual-ritual yang mereka percayai bahawa ada kaitan dengan Holy Kabbalah. Bahkan juga pengaruh Holy Kabbalah ini telah menyerap masuk dalam pahaman dan ajaran Yahudi. Nanti kita akan ceritakan sedikit. Okey, dalam kitab inilah, dalam buku inilah, The Secret Society of All Ages and Countries, yang dikaryakan oleh Charles William Hacketer, yang diterbitkan pada tahun 1875, menceritakan hal demikian. Jadi The Knight Templar itu yang mencetuskan kepada perang salib, yang mencetuskan perang salib, yang bermula daripada Eropah setelah Islam menguasai Baitul Maqdis. Di waktu itu Kristian bermula daripada seorang pop ataupun padri meniupkan semangat Kristiannya supaya mereka ambil balik Masjid Al-Aqsa tersebut yang pernah menjadi kiblat kepada para nabi, dengan cara mereka berharap dengan membawa salib daripada satu kampung ke satu kampung, dan mereka menjanjikan kekayaan. Makanya mereka, dan kebanyakan yang mengikut tentera salib ini terdiri daripada petani-petani miskin, yang mana mereka nak mengubah nasib, dan mereka menggelarkan diri mereka itu The Knight Templar. Bahkan ada juga menggelarkan mereka ini sebagai tentera Sulaiman. Jadi untuk apa? Kerana mereka dijanjikan bahawa di bawah bumi Baitul Maqdis itu terdapat banyak khazanah milik Nabi Sulaiman yang ditenggelamkan ataupun dibinasakan ketika datangnya Babylon menyerang Baitul Maqdis. Jadi mereka pergi macam-macam. Dan maka tercetuslah perang salib. Dan rupanya The Templar ni dia ada upacara khas dia. Upacara khas itu sebagaimana yang disebut dalam The Holy Kabbalah. Sebab itu Freemason pun dia ada ritual-ritualnya. Hampir semua gerakan-gerakan secret society ini ada ritualnya. Semua bermula daripada ini. Maka atas sebab itulah makanya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan Baitul Maqdis ini buat kali pertama dengan kedatangan Babylon. Raja Nebuchadnezzar atau King Nebuchadnezzar telah musnahkan Masjid Al-Aqsa pada tahun 587 sebelum Masehi, dan 70,000 Bani Israel Yahudi itu menjadi tawanan, dibunuh, kitab Taurat dibakar, yang menghafal kitab Taurat itu dibunuh. Dan 70,000 Bani Israel telah dibawa ke Babylon untuk mereka bangunkan bandar tergantung Babylon. Dan rupanya kemusnahan Masjid Al-Aqsa itu ada latarnya. Latarnya apa? Patutnya ialah ekonomi. Latar belakangnya ialah ekonomi. Bila mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa, maka mereka bangunkan bandar baru yang di Babylon. Maka memang di waktu itu bandar baru Babylon itu bandar yang besar ekonominya. Dan itulah juga yang pernah juga dilakukan oleh Abraham, iaitu mereka setelah membina sebuah bandar di Yaman, di sana, tetapi bandar itu tidak didatangi orang. Mereka tersekat sampai daripada utara, daripada negara Syam sampai ke Mekah saja. Orang tak turun ke bawah. Jadi atas sebab itu dia nak musnahkan Kaabah tersebut, lalu orang akan terus datang ke Yaman. Rupanya ada latar. Jadi latar belakangnya juga ada kaitan dengan ekonomi. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Gaza. Di antaranya dakwaan mengatakan bahawa di bumi Gaza ini terdapat sumber di dalam bumi tersebut. Kata sumber minyak. Bahkan juga ada juga yang mengatakan bahawa tujuan mereka untuk mendapatkan Gaza adalah faktornya ialah ekonomi, ialah untuk membina sebuah terusan yang disebut sebagai terusan Ben Gurion, menghubungkan Laut Mediterranean ke Teluk Aqaba.
Kalau tuan-tuan lihat Semenanjung Sinai itu di sebelah baratnya ada terusan Suez yang menjadikan keluar masuknya perkapalan daripada laut Mediterania. Dan pada tahun 1948 ketika Israel menjarah Palestin keseluruhan, Ben Gurion telah mencadangkan supaya agar membuat satu terusan panjang daripada laut Mediterania itu sampai ke Teluk Aqaba. Artinya apa? Artinya perkapalan itu akan ada dua laluan. Satu di terusan Suez, satu lagi di Teluk Aqaba. Maknanya ada kawasan kapal keluar, ada kawasan kapal masuk. Maka sekiranya kalau mereka menguasai kawasan tersebut, maka cukai perkapalan boleh mereka ambil. Maknanya ada latarnya. Maknanya latarnya ialah ekonomi. Jadi dia tidak lari daripada hal tersebut. Dia mesti ada haban dunia. Kalau tak ada haban dunia ni buat apa? Kan itu. Itu satu hal. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang saya tunjukkan di sini ialah 70,000 daripada Yahudi ini, Bani Israel ini telah dibawa ke Babylon dan mereka ini ditekan oleh Babylon dan menyebabkan di kalangan mereka ini stres. Stres ni maksudnya memang diuji. Memang Bani Israel ini diuji. Allah Ta'ala dah cerita dah kisah Bani Israel ini diuji sejak zaman Nabi Musa lagi, sebelum daripada zaman sebelum Nabi Isa dilahirkan lagi. Memang Allah Ta'ala uji Bani Israel. Dan Allah Ta'ala mengangkat Bani Israel ini satu kaum yang dimuliakan, mengatasi kaum-kaum yang lain atas sebab ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi apabila mereka ditekan begitu, maka sedangkan kitab Taurat sudah dibakar, maka apa yang berlaku, mereka cuba menulis semula kitab-kitab tersebut yang di kitab Taurat, maka dinamakan kitab Talmud. Maka terbitlah apa yang disebut sebagai kitab Talmud. Tuan-tuan boleh Google dia, tak ada masalah. Tuan tulis Talmud. Talmud apa? Dia panggil oral Torah. Oral Torah ni maksudnya dia kumpul orang Yahudi ramai-ramai ni, ingat tak apa yang Torah cerita apa? Jadi Torah cerita apa? Mereka kumpulkan. Maka Talmud ini terbagi kepada dua. Satu, Talmud Bavli, iaitu Talmud yang ditulis di Babylon. Satu lagi, Talmud yang ditulis di Jerusalem. Kita Babylon dulu. Maka dalam Talmud inilah maka ditulis, dinyatakan bahawa orang Yahudi ini satu bangsa pilihan. Yang kedua, Yahudi terbagi pada bangsa Yahudi ini, dia adalah satu bangsa yang pilihan. Selain daripada Yahudi dipanggil kaum Gharib. Gharib ni kaum selain dari Yahudi. Erti Gharib ni maksudnya hina. Selain daripada Yahudi ni adalah satu kaum binatang. Sebab Babylon tu memang zalim pun. Antaranya disebut, diriwayatkan, ini version Israelian, seorang Nabi di antaranya Nabi Daniel telah ditangkap dan dipenjarakan bersama dengan beberapa ekor singa. Dan oleh kerana dia seorang yang soleh, Allah selamatkan dia daripada dibahak oleh singa. Jadi memang zalim pun, Babylon ni zalim. Jadi atas sebab itulah maka tujuan mereka menulis kitab yang dipanggil Talmud adalah tujuan untuk menimbulkan semangat balik. Maka di waktu itu kebencian Yahudi kepada kaum lain itu membuang-buang. Itu yang maka terbitlah apa yang disebut sebagai kitab Talmud. Sehinggalah apabila mereka ini dikembalikan, maksudnya 60 tahun kemudian Babylon ini runtuh, jatuh, dan mereka ini balik kepada Baitul Maqdis, dan mereka tinggal di Baitul Maqdis, mereka menulis lagi kitab Talmud tersebut. Maka Talmud itu dinamakan Talmud Yerushalmi. Jadi kalau tuan-tuan lihat sekarang ini, Zionis dengan Yahudi ada dua kaum yang berbeza. Yang pertama, Zionis berpegang kepada kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itulah yang menyatakan bahawa kaum Yahudi lebih baik daripada kaum yang lain daripada Yahudi hina. Dia berasal daripada, dia ada latar belakang dia. Kenapa dia jadi begitu? Itu.
Yang kedua, ketika mereka dah balik ke Baitul Maqdis, maka menulis lagi kitab tersebut. Suatu Talmud ini terbagi pada dua. Nah, kalau begitu, adakah kitab Taurat masih ada? Jawapannya masih ada. Kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 259, iaitu Uzair. Uzair ni seorang lelaki saleh. Ketika dia nak pergi ke Baitul Maqdis baru saja hancur akibat serangan daripada Babylon. Yang ini sehari selepas, maknanya sehari sebelum dia sampai itu, Babylon telah hancur. Kitab Taurat dibakar, orang yang hafal kitab Taurat dibunuh. Bila mana Uzair nak masuk ke bandar Baitul Maqdis, beliau dimaklumkan bahawa bandar yang dia nak pergi itu hancur. Dan kitab Taurat dirampas dan dibakar. Maka Uzair ni keesokan hari ni, sebelum dia masuk ke bandar Baitul Maqdis, dia nak tanam dulu kitab tersebut. Dan apabila dia masuk waktu duha, kejap lagi waktu duha, bila dia lihat saja, memang bandar bandar Baitul Maqdis itu hancur, termasuk juga Masjid Al-Aqsa juga hancur. Lalu dia menyatakan, dia bertanya kepada Allah Ta'ala, bagaimanakah dia bertanya kepada diri dia, bagaimanakah Tuhan akan menghidupkan bandar yang telah mati ini. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. 100 tahun. Selepas daripada 100 tahun dia dihidupkan balik. Malaikat tanya, "Kabla bintang, berapa lama kamu berada di sini?" Lalu dia jawab, "Sehari atau setengah hari." "Tak, kamu sudah berada di sini 100 tahun." Ketika dia dibangkitkan semula, Yahudi dah balik dah pun. Yahudi dah balik. Sebab Yahudi dibalik pada tahun yang ke-60 kebinasaan, sedangkan Uzair dibangkitkan 100 tahun kemudian. Maknanya bezanya 40 tahun. Dah ada generasi dah. Kitab Talmud dah ada, Kitab Taurat di waktu itu masih lagi tercari-cari. Sehinggalah Uzair ni bila dia dihidupkan balik, kedai dia pun dihidupkan kembali, maka Uzair ni dia balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia, bila dia tengok bandar ni dah hidup semula, tetapi berbeza dengan zaman ketika dia sebelum dimatikan. Dia balik ke rumah dia jumpa seorang perempuan tua, dan sebenarnya perempuan tua itu adalah pembantunya. Ketika beliau meninggalkan rumah, isteri dia setengah syarat nak melahirkan anak pertama. Beliau meninggalkan keluarganya dan beliau pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu hancur dan isterinya meninggal dunia kemudian. Lepas lahirkan bayi dia, anak dia dah besar, waktu isteri pun dah meninggal disebabkan tua. Dan akhir sekali Uzair ni dibawa oleh perempuan tersebut. Setelah Uzair beritahu dia dimatikan dan hidupkan, perempuan tadi dibawa ke Baitul Maqdis. Maka kecoh pada Baitul Maqdis tersebut kisah seorang lelaki yang dimatikan selama 100 tahun kemudian dihidupkan semula. Maka Uzair pun, panjanglah cerita dia, saya ringkaskan, Uzair pun tunjukkanlah tempat di mana dulunya dia pernah tanam kitab Taurat. Jadi maksudnya kitab Taurat tadi tak, jawapannya ada. Jadi orang Yahudi sendiri dia pakai kitab macam-macam. Kitab Talmud pun ada, kitab Taurat pun ada. Dan dalam kitab Taurat dia berbeza dengan apa yang ditulis dalam kitab Talmud. Kitab Taurat menghalang membunuh, menghalau orang daripada rumah kediaman. Sebab itu ajaran kitab Talmud ni dengan Taurat ni dia beza. Sebab apa? Dia ada latar. Latar. Manusia itu hidup, fitrah manusia bila ditekan dia akan ada rebel, dia ada sifat dia rebel. Dan dia juga akan cari mana-mana pemimpin yang boleh memimpin mereka. Kan? Dan yang keduanya saya nak sebutkan di sini ialah tentang tokoh, iaitu ketika mereka terbuang, Bani Israel terbuang di bumi Babylon, maka datang seorang pemimpin yang disebut pada ayat ke-6 ini, "Thumma radadna lakum qarratan 'alaihim." Kemudian kami kembalikan kamu, iaitu mengalahkan mereka, dan kembali kamu itu maknanya balik ke Baitul Maqdis. Wa amdatna bi amwal wa banin, balik ke Baitul Maqdis dan membina sebuah negara tersebut, negara yang telah dihancurkan oleh Babylon, iaitu negara Judea, negara Palestin, negara Judea di waktu itu. Dan memang mereka menjadi pasukan yang begitu kuat.
dia ada tentera dia. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, dan sesungguhnya telah kami tetapkan dalam kitab Zabur, sudah kami tetapkan dalam kitab Taurat bahawa bumi Baitul Maqdis ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan yang dimaksudkan di sini ialah Zulkarnain ataupun Cyrus the Great, dan namanya telah disebut dalam kitab Ezra, disebut kitab Yahudi, kitab Daniel, kitab Isaiah, kitab Tawarikh. Dan kemudian Baitul Maqdis itu telah dipimpin daripada satu pemimpin kepada satu pemimpin, atau raja kepada raja, dan dia telah memimpin dengan aman. Sehinggalah Baitul Maqdis ataupun negara Judea tersebut dipimpin oleh King Herod yang zalim, yang menindas, dan dia jugalah yang membunuh para nabi, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan mereka cuba untuk membunuh Nabi Isa AS. Sehingga Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخِلُوا مَسْجِدًا كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan apabila datangnya janji kami yang kedua, membalas perbuatan derhaka kamu, yakni kebinasaan kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memurahkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya, iaitu Rom. Untuk apa? Untuk memasuki Masjid Al-Aqsa, sebagaimana mereka masuki kali yang pertama, iaitu ketika Babylon, untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Iaitu Masjid Al-Aqsa itu memang hancur kali kedua. Dan selepas pada peristiwa tersebut di Masjid Al-Aqsa ni, di Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa tu yang empat segi lama tu. Okey. Dan apa yang saya nak ceritakan di sebelah kiri ni, tak tahu dah ni nampak ke tidak ni. Dari kecilannya ni. Tak nampak, tak apa. Yang sebelah kiri ni, ni sini. Ni, belah sini. Ini dipanggil Syarqiyah, yang di sebelah timur. Itulah terletak dalam situlah dikatakan bahawa terletaknya mihrab Nabi Zakaria dan juga mihrab Maryam. Mihrab Zakaria ni ketika Nabi Zakaria solat, ketika itu dia minta pada Allah Ta'ala agar digunakan kepadanya seorang anak. Ketika dia solat, mihrab ni satu bilik ibadat khas. Lalu Allah Ta'ala berkenankan. Ketika dia solat tu, Allah jawab, malaikat datang berkenankan doanya Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria tanya lagi, adakah dia akan mempunyai anak sedangkan dah lagi usia, dia dah tua dah, isteri dia pun dah tua. Lalu dia Allah kata, ya, kami berkenankan hajat. Lalu dia minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan bukti kalau betul lagi kita mengandung, lalu kamu tidak akan bercakap selama 3 hari. Betul. Dan sebelah mihrab Nabi Zakaria ni ada mihrab Maryam, bilik Maryam. Dan Nabi Zakaria pada satu ketika dia masuk ke mihrab Maryam, dan didapati dalam mihrab Maryam ni, bilik Maryam ni penuh dengan makan buah-buahan. Dia kata, ya Maryam, apa semua ni? Mana datang ni? Dia kata, ni semua rezeki daripada Allah Ta'ala, dan Allah boleh berikan rezeki kepada siapa yang dia kendaki. Lepas pada itu baru dia doa, kalau itu dia tinggi sangat nak ada anak, Allah kenankan. Jadi itu lagunya mana ni? Dan di sebelah yang saya cakap tadi, sebelah ni. Kalau di sebelah ni, yang bawah ni. Itu. Dan ketika Rom datang, habis semua tu hancur. Hancur semua tu. Sebab tu ketika Nabi datang, dia tidak seperti ini. Dia cuma ada sahrak saja. Dan kehancuran itu telah berlaku. Dua peristiwa tersebut berlaku. Mana Nabi datang, dua peristiwa kehancuran Masjid Al-Aqsa telah berlaku. Di sini Quran disebut asa rabbukum ayyalhamukum. Moga-moga Tuhan merahmati kamu, wahai Bani Israel. Wa in uttum udna. Tapi kalau kamu buat baik, kami balas baik. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan, kami akan balas balik. Artinya apa? Sejarah itu akan berulang. Makanya akan hancur 2 kali juga.
Selepas Nabi datang tu dia akan hancur kali kedua. Kali pertama telah berlaku, iaitu serangan tentera salib. Dan yang tentera salib dipelopori oleh Kristian. Dan yang kedua, serangan Zionis. Dan Zionis juga datang daripada belah Eropah, datang menyerang, dan dia sedang menang. Dan kemuncaknya ialah kehancuran. Kehancuran. Dia akan jadi hancur. Dia bunyi endingnya hancur. Waja'alna jahannama lil kafirin hasira, dan kami jadikan neraka itu bagi orang kafir sebagai penjara, ataupun kami jadikan neraka itu penjara bagi orang-orang yang kafir. Dan di akhir cerita ini Allah Ta'ala sebut, inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, merupakan petunjuk ke jalan yang betul, jadi kebenaran mesej yang dibawa dalam Islam, dalam Quran ini. Dia aqwam wa yu'ashirul mu'minin, iaitu memberikan berita gembira. Maksudnya Quran ini cerita betul. Maksudnya kalau dulu pernah berlaku kehancuran 2 kali, ni depan ni akan berlaku kehancuran 2 kali lah juga. Lepas pada itu tidak ada. Wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna shalihat. Dan Quran ini nak beritakan berita gembira kepada orang yang beriman, dan syarat orang beriman ini mesti soleh. Bahawa apa ganjarannya? Annalahum ajran kabira, bahawa kamu akan mendapat, sesungguhnya mereka itu akan memperoleh ganjaran yang besar. Ganjaran ini dia ada 2, satu ganjaran di dunia, satu lagi ganjaran di akhirat. Ganjaran di akhirat itu ialah syurga. Kalau matinya mati syahid, syurga. Dan ganjaran di dunia itu ialah kemenangan. Dan Allah akhiri dengan kemenangan. Dia macam mana pun dia akan menang. Okey. Baik. Di naratif Benjamin Netanyahu, tak tahu saya dah pernah sentuh ke belum. Naratif Benjamin Netanyahu ini dan juga Abu Ubaidah Ibnu Cakap Hamas. Dan kita lihat bahawa naratif Benjamin Netanyahu ialah naratif yang sama yang dibuat oleh Pop, iaitu ketika perang salib. Dia gunakan naratif agama Yahudi dengan tujuan untuk menarik seramai mungkin Yahudi di seluruh dunia agar menyokong dia. Yahudi di Eropah, Yahudi di Amerika Syarikat terutamanya, untuk menyokong apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, agar apabila dia membunuh anak-anak, membunuh orang tua, itu tidak salah, sebab perang itu perang agama. Berbeza dengan Abu Ubaidah yang membawa naratif humanity. Dan kalau kita lihat naratif Benjamin Netanyahu, adakah ia mendapat sokongan Yahudi sendiri? Yahudi kata tak. Yahudi kata tak mungkin. Sebab apa yang berlaku, Yahudi bagi mereka telah ditimpa 3 kali sumpahan. Sumpahan yang pertama, iaitu yang pertama ketika Nabi Musa AS enggan masuk berperang, lalu menyebabkan mereka telah disesatkan Allah Ta'ala selama 40 tahun. Itu sumpahan yang pertama. Sumpahan yang kedua ialah serangan Babylon, dan sumpahan yang ketiga ialah Rom datang menyerang. Lepas tu dia tak terlibat lagi. Dia cuma jadi orang yang mengikut saja. Dan dalam peperangan salib memang Yahudi ada di Baitul Maqdis ketika Islam memerintah. Tetapi tentera salib telah membunuh bukan saja penduduk Islam di Baitul Maqdis, bahkan orang Yahudi juga, sehingga korban sampai kepada angka 100,000 orang yang menjadi korban di waktu itu. Bayangkan, pada perang itu bukan lama bertahun-tahun, kurang lebih dalam 100,000 orang yang menjadi bangsa. Akhirnya Kristian dapat tentera salib dapat. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi menawan balik pada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dapat dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mengeluarkan balik salib yang diletakkan di atas Sakhra. Maka Sakhra itu jadi salib besar, maka dikeluarkan, maka dibersihkan. Bahkan semua
seluruh Masjid Al-Aqsa yang pernah dijadikan gereja itu dimusyrikkan. Apa susahnya dengan tentera salib tadi? Tentera salib tadi dia balik ke Eropah dan mereka menjadi orang yang kaya. Memang kaya pun selama duduk di Baitul Maqdis itu memang dia kaya. Dia mengamalkan riba, mengamalkan ritual, dan dia bukanlah pepegang sangat kepada ajaran Islam, tetapi dia nak ambil segala yang dia anggap sebagai misterius di bumi Baitul Maqdis. Yang Allah kata alladzi barakna haula, yang kami berkati Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya. Dan memang mereka jadi orang yang sangat kaya sangat. Berlaku konflik antara Vatikan dan juga tentera salib ini. Sebab bila tentera salib ini balik dengan kekayaan, dia boleh mengalahkan ataupun mempengaruhi Vatikan. Dan di Vatikan ini dia hilang pengaruh. Di waktu itu mereka mengatakan bahawa tentera salib ini mereka telah melakukan bid'ah dan khurafat. Mereka dibunuh. Kerana Vatikan juga ada askar tentera dia, maka ditangkap dan dibunuh. Ketua-ketua mereka ditangkap dan dibunuh. Dan ada di kalangan mereka ini disalib, di kayu salib dan dibakar hidup-hidup. Maka kesan daripada itu, maka timbullah gerakan KKK. KKK ni yang mereka ada di Eropah pun ada. Dia semua ada latar belakang. Dan tentera-tentera salib ni dari ke mana? Dia pergi ke Scotland. Dan mereka ubah identiti mereka, dan mereka bentuk satu identiti yang baru yang dinamakan sebagai Freemason. Dan tahulah kalau siapa yang pernah baca tahu kisah itu, semua ada kaitan. Ya, dia bukan kisah. Sebab itu yang dikatakan siapa yang menguasai antara dua sungai tadi, sungai Nil di Mesir dan juga sungai Furat di Babylon ataupun di Iraq, dia menguasai keseluruhan geopolitik di dunia. Baik, ini tak lagi kali. Okay, we have nothing to do with the state of Israel. Dan ini Kongres Yahudi, dan mereka percaya bahawa kalau mereka teruskan juga negara Israel ini, akhirnya mereka akan kalah juga. Mereka akan dihancurkan juga. Sebab dulu pernah mereka lakukan dahulu bagaimana negara mereka hancur, kali ini tidak mustahil untuk hancur. Makanya Yahudi ini memang banyak dipecahkan, banyak kumpulan 72 puak, kan? Jadi ditahu, kan? Jadi memang ada yang cenderung kepada ajaran Talmud dan ada yang cenderung kepada ajaran Taurat. Okay. Jadi baik. Ini saya nak tunjukkan 3 elemen. Dome of the Rock dengan masjid kat depan ini bagi Masjid Al-Aqsa. Ini tak betul, ni sebenarnya Masjid Qibli. Dua tu pernah jadi gereja. Dan lihat ujung sana, the Western Wall. Western Wall ini ialah tembok beratapan. Ini Kubah Sahara di Masjid Qibli dan Western Wall. Baik, kalau kita lihat Western Wall, Ustaz Tabasi dengan nampak ke tidak? Sebenarnya ada 3 layer batu. 3 layer batu ni nak tunjukkan perbezaan zamannya. Yang paling bawah sekali itu, batu ni, potongan batu dia agak besar. Itu dibina di zaman Nabi Sulaiman. Lepas ketika itu Nabi Sulaiman bina tu batu tu sampai ke atas. Tapi bila datangnya Babylon, hancur semua. Tinggallah sebahagian saja. Yang belah bawah tu kesan daripada binaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Hancur sedangkan Babylon. Ini kalau Ustaz tengok sini, ni biwak ni batu dia, potongan dia besar. Kat sini kita tengoklah ni ada 2 layer. Yang atas sikit tu potongan dia agak kecil sikit. Iaitu lepas pada Babylon dihancurkan, 60 tahun kemudian mereka bina balik. Setelah mereka Babylon dihancurkan, lepas tu mereka batal, Babylon dikalahkan, mereka balik ke Baitul Maqdis, mereka bina balik tembok tersebut. Jadi sebab itu potongan batu dia beza. Ini Ustaz dapat tahu ni pun ketika Ustaz pergi, bawa jemaah pergi sana, rayakan sikit diri cerita. Ni dia kata Ustaz ada tiga jenis batu beza, menunjukkan perbezaan zaman ni.
Ni yang atas tu zaman ketika mereka patah balik, patah balik mereka buat lagi. Lepas tu hancur lagi serangan Rom. Lepas tu dibaik pulih di zaman Islam. Sebab yang membina balik lepas pada Rom tu ialah Islam. Iaitu yang atas sekali batunya dikecil lagi. Itu zaman Uthmaniyah. Jadi sebab kalau kita tengok di sini, kita nampaklah perbezaan batu tersebut. Maknanya apa yang Quran cerita itu betul dan boleh dibuktikan dengan pembuktian sejarah. Pada apa kita nak cerita, kemudian tu barulah kita cerita siapakah pemimpin, ciri pemimpin tersebut. Itu akan kita bahaskan daripada teks yang mereka ucapkan. Nanti insyaAllah kita akan lihat. Dan di penghujung nanti dia ada perbahasan tentang Imam Mahdi. Adakah hal yang berlaku di Timur Tengah itu akan mengheret kita kepada kemunculan Imam Mahdi? Itu semua kita akan jawab pada perjumpaan kita yang akan datang. Tetap tunggu sajalah, jangan ke mana-mana. Tunggu tu datang baliklah, jangan tak balik pula. Itu saja yang baik datang daripada Allah. Yang salah yang silap adalah majelis sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.